Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi insyaAllah kali ini kumpulan kami daripada kumpulan yang keempat akan membentangkan hadis yang keempat. Hadis ini yang diberi tajuk Aturu Khalqil Insan wa Khatimatuhu, di mana hadis ini insya-Allah saya akan terangkan bagaimana ataupun apa yang Nabi sebut dalam hadis ini, dan hadis ini menceritakan bagaimana keadaan ataupun proses kejadian manusia semasa dalam perut ibu, dan juga bagaimana kesudahan seseorang manusia itu selepas daripada keluar daripada perut ibunya. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Abdurrahman Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala haddatsana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa shadiq wal masduq. Insyaallah hadis ini saya akan simpulkan apa yang dimaksudkan dalam hadis ni, dan saya akan terangkan insya-Allah. Jadi daripada Abdurrahman Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, telah bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi SAW seorang yang as-sadiq, orang yang benar, wal masduq, iaitu orang yang lagi dibenarkan. Maksud kat sini ialah Nabi ini seorang yang dipercayai. Dalam hadis ini Nabi SAW sebut, sesungguhnya setiap daripada kamu itu dihimpunkan kejadiannya, manusia itu dihimpunkan kejadiannya fi batni ummihi, dalam perut ibunya. Maksud kat sini kita semua ini, semuanya kejadian kita bermula daripada dalam perut ibu kita. Selama mana? Selama arba'ina yauman, 40 hari. 40 hari itu apa dia? 40 hari itu sekadar nutfah, iaitu air mani. Air mani yang dicampurkan daripada lelaki dan perempuan, yakni ayah dan ibu kita. Lalu ia berhimpun selama 40 hari. Dan yang kedua, summa yakunu, kemudian terjadi pula proses yang kedua, iaitu alaqah, segumpal darah. Segumpal darah ini lama mana pula? Misla zalik, seumpama tempoh air mani 40 hari. Jadi proses yang kedua iaitu alaqah pun sama juga 40 hari. Proses yang ketiga mudghah, summa yakunu mudghah misla zalik. Terjadi pula proses yang ketiga iaitu 40 hari juga seketul daging. Yang pertama tadi air mani, yang kedua darah, dan yang ketiga seketul daging. Baik, selepas selesai proses ketiga-tiga proses itu, lalu Allah Subhanahu Wa Taala utuskan seorang malaikat, iaitu untuk apa dia? Untuk meniupkan roh dalam jasad yang telah terbentuk dalam perut ibu ataupun rahim ibu, seorang ibu itu. Selepas dah ditiupkan, malaikat tiup roh dalam jasad manusia yang ada dalam perut ibu tu, lalu Allah Subhanahu Wa Taala tetapkan 4 perkara. Apa dia 4 perkara tu? Yang pertama iaitu rezeki. Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut dalam hadis yang pertama rezeki, dan yang kedua ajalnya, iaitu kematian kita. Bagaimana kita mati, di mana kita mati, dan bilakah kita mati. Allah dah tetapkan sejak azali lagi yang kita dah jadi dalam perut ibu kita. Yang ketiga Nabi SAW sebut iaitu amalihi, iaitu bagaimana amalan kehidupan kita selepas kita keluar daripada perut ibu kita. Dan yang keempat Nabi sebut, kita ini sama ada syaqiyun ataupun sa'idun, sama ada bahagia ataupun sama ada syaqiyun celaka ataupun sa'idun bahagia. Jadi itulah yang Nabi sebut dalam hadis, bagaimana kejadian manusia dalam perut ibu dan bagaimana kesudahan seseorang itu selepas keluar daripada perut ibunya. Dan sambung hadis lagi Nabi SAW sebut, sesungguhnya setiap daripada kamu akan beramal dengan amalan syurga. Ada di antara kita yang beramal dengan amalan syurga, seperti mana kita tengok hari ini, ramai yang kita tengok amalan mereka, amalan ahli syurga, bersolat, berpuasa, zakat dan sebagainya. Dan dalam kitab maksudnya
mereka beramal dengan amalan syurga, lalu jarak di antara mereka, di antaranya iaitu pengamal tu yang mengamal amal syurga tu, jarak di antaranya dengan syurga satu hasta. Masya Allah, bagaimana kita tahu satu hasta ni tak jauh mana? Kan tak jauh pun antara jarak seseorang itu dengan syurga. Lalu dalam kitab, dalam buku catatan amalannya, mereka pernah mengejarkan amalan neraka, lalu mereka dimasukkan dalam neraka terlebih dahulu. Maksud kat sini, bila kita buat amalan syurga, buat amalan ahli syurga, tapi kita pernah melakukan perkara yang amalan itu seolah-olah ahli neraka, bukan seolah-olah tapi ahli neraka. Macam contohnya kita bermaksiat, berzina dan sebagainya, tapi kalau kita tak minta ampun, taubat daripada Allah Subhanahu Wa Taala, kita diazab terlebih dahulu dalam neraka, walaupun penjarakan kita dengan syurga tu satu hasta lagi. Lalu Nabi sebut pula, ada di antara kamu yang akan beramal dengan amalan neraka, dan beliau ini akan, maksudnya di akhirat nanti beliau di antara dengan neraka satu hasta. Masya Allah, dekat sangat dengan neraka satu hasta. Tapi dalam buku catatan amalan beliau pernah mengerjakan perkara yang ahli syurga, lalu dimasukkan dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah dinamakan kasih sayang ataupun rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Seperti mana kita tahu ada kisah-kisah yang terdahulu, seorang pelacur yang di mana dia ni banyak melakukan maksiat, lalu dia ni pernah memberi air kepada anjing, lalu Allah Ta'ala kasih dengan perbuatan yang mulia itu, Allah masukkan dia dalam syurga Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Okey, baik, kita lihat pada kepentingan ataupun ahammiyatul hadis. Ahammiyatul hadis ini menceritakan hadis ini sangat-sangat agung, di mana hadis ini menceritakan bagaimana ahwalun nas, keadaan kejadian manusia daripada awal kejadian manusia sehinggalah manusia itu keluar dari perut ibu dan hidup di atas muka bumi Allah Subhanahu Wa Taala. Dan juga hadis ini menceritakan bagaimana keadaan manusia di alam akhirat kelak. Dan juga hadis ini menceritakan bagaimana kehidupan ataupun bagaimana keadaan manusia di akhirat kelak, sama ada syaqiyun, celaka, ataupun sa'idun, iaitu bahagia. Dan manusia juga mereka akan ditentukan di akhirat kelak, dihisap ataupun ditimbang amalan mereka mengikut apa yang mereka kerjakan di atas muka bumi Allah Subhanahu Wa Taala. Dan apa-apa pun yang berlaku di atas muka bumi Allah Subhanahu Wa Taala ini semasa mereka hidup dan di akhirat kelak, kesemuanya sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan semua tu dalam ilmu Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, baik, insya-Allah seterusnya kita pergi kepada lughatul hadis. Lughatul hadis iaitu yang pertama iaitu adalah as-sadiq. As-sadiq. As-sadiq yang bermaksud kat sini iaitu perkara ataupun benar. Maksud sadiq itu benar. Id huwa as-sadiq, iaitu apabila percakapan yang benar, al-mutabiqu lil waqi', maka yang keluar itu adalah perkara yang benar. Yang kedua, al-masduq. Al-masduq fi ma auhi ilahi, iaitu perkara ataupun iaitu perkara yang diwahyukan kepadanya, kerana malaikat diutuskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk sampaikan wahyu kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan wahyu itu adalah apa yang Allah Subhanahu Wa Taala bagi tahu dan malaikat sampaikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan apa yang Allah Subhanahu Wa Taala janjikan. Itu yang diberi nama wahyu. Dan yang ketiga iaitu yujma'u. Yujma'u yang diberi maksud kat sini iaitu yadhummu wa yahfizu, iaitu himpunan ataupun dikumpulkan. Yujma'u yang kita faham ialah dihimpunkan, dikumpulkan. Seterusnya yang ketiga iaitu khalquhu. Khalquhu yang bermaksud ay madatu khalqihi, setiap perkara ciptaan. Khalquhu tu setiap perkara ciptaan. Wa huwal ma' alladhi yakhluqu minhu, dan air itu dijadikan, air itu yang dijadikan daripadanya manusia. Seterusnya fi batni ummihi ay fi rahimuha, iaitu dalam perut ibunya, yang bermaksud kat sini ialah rahim ibu. Yang seterusnya nutfah. Aslun nutfah al-ma'us safi.
Asal nutfah ini iaitu al-ma'u safi, air yang jernih. Al-murad biha maniyun, yang wal murad huna maniyun, yang dimaksudkan dekat sini ialah air mani. Yang seterusnya alaqah, qat'atan damu lam taibis, dimaksud satu ketulan ataupun potongan darah yang tidak kering. Maksud alaqah ni ialah satu segumpal darah yang tidak kering. Yang seterusnya mudghah yang maksud kat sini ialah seketul daging yang kadarnya tu besar daripada darah tadi. Maksudnya darah kalau besar ni daging tu besar daripada darah. Itu yang dimaksudkan luar hadis dalam hadis ini, iaitu daging ini dia lebih besar sedikit kadar dia itu daripada darah. Dan yang terakhir itu fayasbiqu alaihil kitab. Dalam luar hadis ini yang dimaksud ialah setiap perkara yang berlaku semuanya telah ditetapkan dalam ilmu Allah Subhanahu Wa Taala. Semuanya sudah ditetapkan, sudah ditulis dalam Lauh Mahfuz, dan semua tu adalah dalam ilmu Allah Subhanahu Wa Taala. Wallahu a'lam. Untuk sebahagian saya akan meneruskan di bahagian kefahaman hadis. Baiklah, yang pertama untuk bahagian kefahaman hadis ini adalah peringkat pertumbuhan janin dalam rahim. Yang mana pertumbuhan janin dalam rahim ini memerlukan, menurut hadis ini, dia ada 3 peringkat dan dia mempunyai 120 hari sepanjang 3 peringkat itulah. Itu yang pertama adalah peringkat nutfah, yang mana 40 hari pertama itu setitis air mani. Selepas peringkat pertama itu pergi kepada peringkat kedua, iaitu alaqah pada 40 hari kedua. Membuang maksud segumpal darah. Selepas dia menjadi segumpal darah, dia pergi ke peringkat ketiga, iaitu mudghah, iaitu seketul daging, iaitu pada hari ke 40 hari ketiga. Jadi selepas lengkaplah 120 hari itu, ditiupkan roh oleh malaikat. Setelah ditiupkan roh oleh malaikat, dituliskan baginya, iaitu bagi janin itu 4 perkara, iaitu hitungan dia punya amal, rezeki, ajal dia, lepas tu pengakhiran kehidupan dia, sama ada dia bahagia ataupun tidak bahagialah. Okay. Seterusnya dalil Al-Quran yang terdapat dalam kitab, iaitu daripada surah Al-Hajj ayat 5. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhan nas in kuntum fi raibin minal ba'th fa inna khalaqnakum min turab thumma min nutfah thumma min 'alaqah thumma min mudghah. Maksudnya, wahai umat manusia, sekiranya kamu menaruh syak, ragu-ragu tentang kebangkitan makhluk hidup semula pada hari kiamat, maka perhatilah kepada tingkatan kejadian manusia, kerana sebenarnya kami telah menciptakan kamu dari tanah, kemudian dari setitik air benih, kemudian dari seketul darah, kemudian seketul daging. Okey. Jadi apa hikmah yang kita boleh ambil daripada kejadian pertumbuhan janin dalam rahim ini? Iaitu, dengan adanya peringkat ini, Allah mengajar hamba-Nya untuk bertindak tenang dan tidak tergesa dalam urusan mereka. Apa itu tenang? Di bawah maksud, iaitu bila kita tenang, tak kira dalam situasi kehidupan kita, ada harian kita, tak kira dalam apa-apa juga situasi, sama ada kita dalam keadaan yang baik ataupun buruk. Tapi bila kita dah bersikap tenang, kita boleh buat keputusan dengan rasional atau keputusan dengan baik lah. Sebab kita ni dalam keadaan yang tenang. Kita ni tak ada macam tergusar-gusar, tak ada satu buru-buru nak buat keputusan. Kita tahu kita ada vision, kita ada plan, kita ada goal kita. Jadi kat situ, bila kita buat satu keputusan itu mesti baik dan tepat lah. Bila kita fikir juga,
dalam keadaan yang tenang, semua keadaan pun jadi baik lah. Bila kita berfikir untuk sesuatu perkara, bila kita nak keputusan lah kan, dia akan jadi lebih baik lah keputusan yang kita buat tu. Sebab kita buat keputusan dalam keadaan kita tenang. Tapi kalau kita buat keputusan ada berburu, tergesa-gesa, dia boleh jadi tak baik lah, kurang baik. Sama ada dia kurang baik atau tak baik. Sebab bila kita sendiri, kita bila dalam keadaan yang terburu-buru nak buat keputusan, padahal benda tu biasa je, tapi kita diam terlalu sangat, tak tahu kenapa, tapi kita terburu-buru. Jadi bila kita terburu-buru, keputusan yang kita akan buat tu mesti tak cantik. Sama kita tak cantik, tak baik. Ni benda-benda itu kita perlu elakkan lah. Kalau dalam contoh lah, dalam ibadah kita, kalau kita buat ibadah dalam keadaan yang tergesa-gesa, tak adalah kita dapat rasa nikmat ibadah tu. Kalau kita solat 5 kali sehari, yang 5 kali sehari kita solat, jadi setiap kali kita solat tu jarak dengan masa dia kan panjang. Jadi tak perlu kita tergesa-gesa nak buat. Jadi kita tergesa-gesa nak buat je, kita punya ibadah tu macam kita tak dapat nikmat khusyuk tu. Kalau kita buat ibadah yang tenang, kita fokus, kita akan dapat khusyuk ni. Khusyuk dari ibadat ni serius cantik, serius seronok. Sebab kita dapat rasakan kenikmatan ibadah tu. Yang kenapa ada orang dia sanggup lebih ke ibadah dia daripada dunia ni. Sedangkan kita ni lebih tergesa-gesa ni sebabkan kita mengharapkan pada dunia semata-mata. Tapi kalau kita letakkan pengharapan kita pada Allah, mungkin dalam keadaan tenang lah kita akan beribadah. Sebab kita tahu dunia ni semata-mata, dunia hanya seketika, jadi akhirat itu selama-lamanya kan. Jadi haraplah kita boleh ambil hikmah lah daripada kejadian ini untuk kita merealisasikan ataupun kita terapkan dalam hidup kita lah, supaya kita semakin tenang, tidak terburu-buru. Okey, seterusnya saya akan saya akan sambung ma yursyadu yang kedua, iaitu nafhur. Kita terus, nafhur, ditiupkan roh. Apa yang dimaksudkan dengan ditiupkan roh ni? Ittafaqal ulama ala anna nafkhur ruh fil janin. Para ulama sendiri bersepakat bahawa roh ditiupkan ke dalam janin. Yakunu ba'da madi 120 yawman ala al-ijtima'i baina zawjaini. Setelah janin itu berumur 120 hari terhitung dari sejak mulanya pembuahan, yakni persenyawaan antara suami dan isteri. Wa dzalika tamamu 4 ashhur, iaitu ketika berusia 4 bulan. Wa dukhulu fil khamis, dan memasuki bulan yang kelima. Wa hadha mawjud bil musyahadah wa alayhi yu'awwanu fima yuhtaju ilayhi min al ahkam min al istilhaq wa wujubin nafaqat. Semua ini benar berdasarkan kenyataan yang disaksikan. Maka semenjak daripada itu, kes ni tadi, ditiupkan roh tadi, daripada persenyawaan tu tadi, sejak daripada tu ditetapkanlah hukum hakam untuk setiap orang tu lah. Kiranya macam contoh kita dalam rahim tu, sejak daripada tu kita dah, Allah Subhanahu Wa Taala dah tetapkanlah hukum hakam untuk memenuhi kebutuhan seperti hukum tentang penyandaran nasabnya dan kewajipan pemberian nafkah. Wa dzalika li thiqah bi harakatil janin fi rahmi, dan hal itu diyakinkan dengan bergeraknya janin dalam rahim. Wa min huna kanat al-hikmah fi anna al-mar'ah al-mutawaffa anha zawjaha ta'taddu 4 ashhur wa 10 ayyam. Inilah hikmah kenapa isteri yang ditinggalkan suami, yakni kematian suami,
Dia tak, ni bukan daripada tanda dia bercerai ke apa. Ni macam suami dia meninggal, sama ada aksiden ke apa, ditetapkan masa iddah seorang isteri tu selama 4 bulan 10 hari. Kenapa ditetapkan 4 bulan 10 hari ni? Kita tengok sambungan daripada ayat tu, dia cakap apa? Litahaqqaq bara'atul rahmi bibulughi hadhihi almuddah duna zuhuri atharul hamil. Alasannya sebab untuk meyakinkan, untuk apa orang kata, untuk apa, nak biar betul-betul confirm lah rahim isteri tu, nak biar betul-betul kosong daripada segala kekotoran, daripada dari aspek air mani tu sendiri ke, atau apa-apalah jenis kekotoran yang menunjukkan bahawa, untuk menunjukkan tanpa adanya sikit pun tanda kehamilan seseorang isteri tu. Okey, tu kita sambung bawah dia. Yang tadi tu faham semua? Yang okey, kita sambung seterusnya bawah tu, roh. Roh ni lah, roh ni maksud ni roh lah. Ma yahya bihil insan, roh yang membuatkan manusia hidup, yang membuatkan kita hidup. Macam saya bercakap sekarang ni, ini semua daripada roh. Tangan saya boleh bergerak, boleh pegang pensel, boleh main pusing-pusing macam ni. Ini semua daripada roh, boleh bergerak. Roh lah yang membuatkan kita hidup, buat kita gerak. Mana kita nak pergi ke sesuatu tempat yang lain. Itu wa huwa min amarallahu ta'ala. Urusan roh ni hanya urusan Allah Subhanahu wa ta'ala sahaja. Kama akhbarana fi kitabihil aziz, seperti mana yang dikhabarkan dalam kitabnya yang agung. Ya, daripada surah dalam surah Al-Isra ayat 85 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa yas'alunaka 'anir ruh qulir ruhu min amri rabbi wa ma utitum minal ilmi illa qalila, yang bermaksud, dan mereka bertanya kepadamu wahai Muhammad tentang roh, maka katakanlah kepada mereka, roh itu termasuk urusan Tuhanmu, termasuk urusan Tuhanku, dan tidaklah kamu diberi pengetahuan melainkan sedikit. Kiranya Allah Subhanahu Wa Taala tahu segalanya tentang roh ni. Nabi kita sendiri tahu sikit je. Yang selebihnya Allah Subhanahu Wa Taala je yang tahu. Okey, kita tengok sambungan lepas daripada ayat Quran tu. Bawah tu kita tengok ada dua pendapat atau pandangan imam berkenaan dengan roh. Okey, yang pertama iaitu daripada Imam Muslim sendiri, dan yang kedua daripada Imam Ghazali. Wa fi syarhil Muslim lin Nawawi, dalam syarah Muslim karangan Imam Nawawi, dia cakap apa berkenaan dengan roh ni? Jismul latif sara fil badan mushtabik bihi ishtibakul ma bil iwadul akhdar. Dalam syarah Imam Muslim karangan Imam Nawawi, dia berkata bahawa roh adalah jasad yang paling halus, yang paling lembut, yang mengalir dalam badan dan merambat di dalamnya sebagaimana air merambat, seperti mana merambatnya air di dalam batang pohon yang hidup. Maksudnya merambat ni macam contoh, macam yang kita tahulah, bila kita siram air, dia akan merebak di seluruh pokok tu. Dia akan, contoh kita kan siram kat bawah, mana air tu dia akan merebak, dia akan pergi ke atas. Contoh samalah juga macam kita. Mana kita roh, Allah datangkan roh, Allah utuskan malaikat, Allah beri kita roh, Allah apa orang panggil, tiupkan roh dalam badan kita. Lepas tu roh tu dia merebak seluruh badan kita, daripada kepala sampailah kaki, tangan ke apa semua, tangan, kaki, badan. Sebab itulah kita boleh bergerak. Okey, pandangan imam yang kedua ni, wa fi ihya ulumuddin al-Ghazali, dalam kitab
Ihya Ulumuddin Imam Ghazali berkata, dia kata apa? Jauhar mujarrad mutasarrif fil badan. Roh adalah unsur yang berdiri sendiri, yang bekerja di dalam badan. Macam yang saya maksudkan tadilah, di mana roh dia bergerak sendiri. Kan dia bergerak ke seluruh anggota badan kita kan. Lepas tu dia yang bekerja sendiri. Banyaknya macam ni, tangan saya ni pegang pensel ni, dia yang daripada roh yang bergerak, yang menggerakkan ni, menggerakkan pensel, menggerakkan tangan, bukan menggerakkan pensel, menggerakkan tangan saya untuk pegang pensel ni. Macam tu lah maksud dia, yang maksud ma yushadu yang kedua ni. Itu saja daripada saya. Terima kasih. تحريم إسقاط الجنين. اتفاق العلماء على تحريم إسقاط الجنين بعد نفخ الروح فيه. Haram menggugurkan janin. Ulama telah bersepakat ke atas haramnya menggugurkan janin selepas ditiupkan roh ke dalam janin itu. Wa i'tibaru zalika jarimatu la yahillu lil muslim an yaf'alhu. Hal ini dipandang sebagai tindakan jenayah yang mana tidak halal bagi seseorang muslim melakukannya. لأنه جناية على حي متكامل الخلق ظاهر الحياة. Ini kerana ia adalah tindakan jenayah ke atas orang yang telah diciptakan dengan sempurna. وتجب الدية في إسقاطه إن نزل حيا ثم مات. Diwajibkan membayar diat bagi orang yang menggugurkan bayi jika ia keluar dalam keadaan hidup lalu meninggal. وعقوبة مالية أقل منها إن نزل ميتا. Dan dedanya lebih ringan jika bayi itu keluar dalam keadaan mati. وأما إسقاط الجنين قبل نفخ الروح فيه فحرام أيضا. Adapun menggugurkan janin sebelum ditiupkan roh ke dalamnya, maka hukumnya tetap haram. وإلى ذلك ذهب أغلب الفقهاء. Demikianlah ia mengikut pendapat sebahagian ulama. والدليل أحاديث صحيحة أفادت أن التخليق يبدأ في النطفة بعد أن تستقر في الرحم. Dan dalil hadis sahih yang menjelaskan bahawa penciptaan manusia ini dimulai dengan air mani selepas menetapnya air mani itu di dalam rahim. فقد روي مسلم عن حذيفة بن أسيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال. Maka Imam Muslim telah pun meriwayatkan daripada Huzaifah bin Usaid, sesungguhnya Nabi bersabda, Iza marra bin nutfati 42 laylatan. Apabila cukupnya air mani itu selama 42 malam. Wa fi riwayati bad'u wa 40 laylatan. Dan ada riwayat lain pula yang mengatakan selama 40 malam. Ba'sallahu mulkan fasawwaraha wa khalqu sam'uha wa basaruha wa jalduha wa lahmuha wa izamuha. Maka Allah telah mengutuskan malaikat untuk membentuk rupa seseorang dan mencipta pendengaran, penglihatan, kulit, daging dan tulangnya. Wa fi kitab Jami'ul Ulum wal Hikam Ibn Rajab Al-Hanbali safhatu 42. Dalam kitab Jami'ul Ulum wal Hikam oleh Ibn Rajab Al-Hanbali, surat yang ke-42. وقد رخص طائفة من الفقهاء للمرأة في إسقاط ما في بطنها ما لم ينفح فيه الروح وجعلوه كالعزل. Dirukhsakan oleh sebahagian ahli fiqh bahawasanya wanita yang menggugurkan apa yang ada di dalam perutnya selagi belum ditiupkan roh ke dalamnya dan menjadikannya seperti azal. Wa huwa qaulud dha'if. Ini adalah pendapat yang lemah. Lianna al-janin waladun in qa'ada wa rubama tasawwara. Kerana janin adalah anak yang telah tercipta dan sudah pun terbentuk. Wa fil azli lam yujadu waladun bil kulliyati. Manakala dalam azal pula belum wujudnya janin. Wa innama tasabbaba ila man'i inqi'adahu. Tapi dengan sebab terciptanya janin. Wa qad la yamtani'u bil azli iza arada Allah khalqahu. Bahkan azal juga tak dapat menghalangi jika Allah berkehendak menciptanya, maksudnya mencipta janin lah situ. Wa
Fi Ihya Ulumuddin lil-Ghazali, dalam kitab Ihya Ulumuddin oleh Al-Ghazali, walaysa hadza ayyul ghazlu kal ijhad wal wa'ad, tidak boleh azal itu untuk disamakan dengan menggugurkan dan menguburkan anak. Lianna zalika jinayatu ala mawjudi hasil, ini kerana ia adalah satu tindakan jahat ke atas makhluk yang sudah wujud. Maksudnya di situ menguburkan serta menggugurkan anak ini tidak boleh disamakan azal dengan azal, kerana menguburkan dan menggugurkan anak ini adalah satu tindakan yang sangat jahatlah kepada makhluk yang sudah wujud. Wal wujud lahu maratib, dan wujud ini memiliki beberapa tahap. Wa awal maratib al-wujud an taqa'u an-nutfah fi ar-rahmi wa takhtalitu bima'il mar'ati wa tasta'idu liqubulil hayat. Tahap pertama bagi wujud adalah tersimpannya air mani dalam rahim dan bercampur dengan ovum wanita serta bersedia menerima nyawa. Wa ifsadu zalika jinayatu, dan merosakkannya adalah satu kejahatan. Merosakkan nyawa tersebut adalah satu kejahatan. Yang keempat, ilmu Allah Ta'ala. Inna Allah Ta'ala yu'allimu ahwalil khuluqi qabla an yukhalikuhum. Ilmu Allah Ta'ala, sesungguhnya Allah mengetahui keadaan makhluk sebelum penciptaannya. Fama yakuna minhum syai'in min iman wa ta'ati aw kufri wa maksiyati wa sa'adati wa shiqawati illa bi'ilmala wa iradatihi. Maka tidak ada satu keadaan pun berupa iman, taat, kafir, maksiat, bahagia dan celaka, kecuali semuanya diketahui oleh Allah dan berdasarkan kehendaknya. Wa qad tukaththirun nusus bi dzikril kitab as-sabiq, banyak nas dari kitab yang menjelaskan hal itu. Fa fil Bukhari an Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, dalam riwayat Al-Bukhari dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma min nafsin manfusatin illa wa qad kitaballah mukaniha minal jannati aw nar wa illa qad kutibat syaqiyati aw sa'ida. Tidak ada makhluk yang bernafsu kecuali Allah SWT menentukan tempatnya di syurga atau di neraka. Telah dituliskan celaka atau bahagia. Faqala rajulun ya Rasulullah afala nunkisu ala kitabuna wa nad'ul amal. Seseorang bertanya, wahai Rasulullah, apakah kita berpegang dengan ketentuan tersebut dan meninggalkan amal? Faqala i'malu faqulu maisira lima khuliqu lahu amma ahli sa'adati fayusiru li amali ahli sa'adati wa ahli shiqawati fayusiru li amali ahli shiqawati. Nabi SAW menjawab, berkerjalah kamu dan setiap orang akan diberikan kemudahan sesuai dengan yang diciptakan baginya. Adapun orang-orang yang berbahagia akan dimudahkan untuk mengamalkan amal-amal kebaikan, dan orang-orang celaka akan dimudahkan untuk mengamalkan amalan-amalan yang akan menghantarkan kepada kecelakaan. Summa qara'a, kemudian beliau membacakan firman Allah Subhanahu wa taala, فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى, Suratul Al-Lail ayat 5 hingga 6. Adapun orang yang memberikan hartanya di jalan Allah dan bertakwa dan membenarkan adanya pahala yang terbaik di syurga. وَعَلَى ذَلِكَ فَإِنَّ إِلْمَ اللَّهِ لَا يَرْفَعُ عَنِ الْعَبْدِ الْإِخْتِيَارِ وَالْقَصْدِ. Ilmu Allah tidak menghalangi kebebasan hamba untuk memilih dan meraih apa yang mereka inginkan. Lianna ilmu sifati ghairu mu'sirati wa qad umirallahu ta'ala khulqu bil imani wa ta'ah wa nahum 'anil kufri wal ma'siyati wa dhalika burhan 'ala al-'abdi ikhtiyaran wa qasdan ila ma yuridu Allah ta'ala wa nahyu 'abasan wa dhalika mahallu. Kerana ilmu adalah sifat yang tidak memiliki pengaruh, Allah memerintahkan makhluknya untuk beriman dan taat, melarang mereka untuk kufur dan maksiat, dan itu merupakan bukti bahawa hamba memiliki kebebasan untuk memilih dan meraih apa yang mereka inginkan. Kerana kalau tidak demikian, maka sia-sialah semua perintah dan larangannya.
dan ini mustahil bagi Allah SWT. Qala Allah Ta'ala wa nafsin wa ma sawwaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Surah Al-Syams ayat 7 hingga 10, yang bermaksud demi jiwa serta penyempurnaannya ciptaannya, maka Allah SWT mengilhamkan kepada jiwa itu jalan kefasikan dan ketakwaannya. Sesungguhnya beruntunglah orang yang menyucikan jiwa itu, dan sesungguhnya merugilah orang yang mengotorinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambungan nombor yang kelima, bermaksud syarahan daripada nombor 5. Telah menyuruh Allah Subhanahu wa ta'ala akan kami dengan beriman dengan Allah Subhanahu wa ta'ala dan taat kepadanya, dan dia juga menegah kami daripada kufur dengannya, iaitu Allah Subhanahu wa ta'ala, dan menegah daripada maksiat kepadanya. Dan itu sudah memadai bagi kami, iaitu beriman dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan apa yang Allah tetapkan kepada kita ataupun ke atas kita, kita tidak ketahui. Bagi kita tiada ilmu dengan tentang qadar Allah Subhanahu wa ta'ala, dan juga tidak layak untuk kita persoalkan tentang qadar Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun setiap perkara yang berlaku ni telah pun ditetap oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan sesuatu berlaku tu dengan izinnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Apabila ada mukmin yang berlapang dada ketika menerima qada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan berlapang dada serta seiring dengan kebaikan bagi orang mukmin, kerana bagi orang mukmin ada sama ada bala, sama ada kegembiraan ataupun kesusahan, maka bagi mereka adalah sama, kerana semuanya datang daripada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan ianya telah pun tertulis di Lauh Mahfuz kita Allah Subhanahu wa ta'ala setiap perkara yang berlaku. Kita pergi kepada nombor 6 bagi syarah hadis. Okey, yang ni bermaksud amalan pengakhiran. Diriwayatkan hadis Bukhari dari Sahal bin Sa'ad dari Nabi SAW kata, sesungguhnya amalan itu bergantung kepada pengakhiran hidup. Dan makna pengakhiran hidup ni ialah sesungguhnya sesiapa yang telah ditulis baginya ahli iman dan ahli taat hingga ke akhir hayat. Maksudnya di Lauh Mahfuz sudah tertulis qadar tentang seorang hamba itu, sama ada dia ahli syaqawah ataupun ahli sa'adah, ahli yang berjaya ataupun celaka. Kemudian Allah menunjukkan kepada iman dan taat merupakan fitrah daripada sebelum akhir umurnya. Maka jika seseorang itu mati di atas kufur dan fasik, maka itu merupakan di antara tanda-tanda kematian su'ul khatimah, iaitu pengakhiran yang buruk. Adapun sekiranya seseorang Muslim itu mati dalam keadaan baik, di antara tanda-tandanya ialah mati dalam kebaikan, seperti mati ketika menuntut ilmu, mati ketika berjihad, mati ketika mencari nafkah yang wajib, yang halal untuk isteri dan anak-anak.
Maka kesimpulan terhadap hadis ini, terhadap petikan ini, Nabi menyuruh dan menganjurkan kepada kita untuk minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala supaya tetapkan di atas kebenaran dan kebaikan dan penakhiran yang baik. Dalam satu hadis Nabi kata, mintalah kamu doa, Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Ya Allah, tunjukkanlah kepada kami haqq, kebenaran, warzuqna ittiba'ah, dan rezekikanlah kepada kami untuk ikut kebenaran. Wa arinal batila batilan, dan tunjukkanlah kepada kami batilan, kesalahan. Warzuqna ijtinabah, dan berikanlah kepada kami rezeki untuk tinggal. Dari hadis itu Nabi pesan suruh doa supaya Allah tunjuk kebenaran dan direzekikan untuk buat, dan juga tunjuk kepada kebatilan, yakni kesalahan, maka direzekikan supaya kita tinggal untuk daripada melakukan kesalahan ataupun kebatilan. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yakthuru fi du'aihi. Adalah bahawasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memperbanyakkan dalam doanya dengan membaca, ya muqallibal qulub wal absar thabit qalbi ala dinik. Wahai zat yang membolak-balik hati, kukuhkanlah atau tetapkanlah hatiku atas agamamu. Waruya Muslim, dan diriwayatkan oleh Imam Muslim, inna qulub bani adam baina asbi'aini min asabi'ir rahman azza wa jal ka qalbi wahidi yusarrifahu kaifa yasha. Sesungguhnya semua hati Bani Adam berada di antara dua jari dari jari-jari Ar-Rahman, yang bagaikan satu hati yang dia bolak-balik seperti apa yang dia kehendaki. Maksudnya di sini adalah hati kita semua ini berada di antara dua jari. Maksudnya kita berada di tengah-tengah lah, tengah-tengah antara jari itu, daripada jari-jari Ar-Rahman. Maksudnya di sini hati kita ni semua Allah yang pegang, dan Allah boleh bolak-balikkan seperti apa yang Allah kehendaki. Thumma qala sallallahu alaihi wasallam, dan telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma musarrifal qulub sarrafa qulubana ala ta'atik. Ya Allah, zat pembolak-balik hati, tetapkanlah hati kami dalam ketaatan kepadamu. Yang ke-8, qala binul Hajar al-Haytami, inna khatamus su'i takun wal 'iyazu billah bisababin lisyayati batiniyati lil 'abdu wala yatla'u 'alaihan nas. Telah berkata Ibnu Jarir al-Haytami berkata, sesungguhnya su'ul khatimah, iaitu akhir kehidupan yang buruk, kami berlindung kepada Allah darinya disebabkan oleh hati kecil yang dimiliki oleh seseorang hamba yang tidak boleh dilihat oleh manusia. Wa kadzalika qad ya'malu rajulu 'amali ahli an-nar wa fi batinihi husla ghairu khufyat tughallabu 'alaihi akhir umrihi fatawjibu lahu husnul khatimah. Ada kalanya seseorang beramal dengan amal ahli neraka, padahal dalam hatinya ada kebaikan yang tersembunyi, lalu mendominasi dirinya di akhir hayatnya sehingga dia mendapatkan husnul khatimah. Wahkiya Abdul Aziz bin Daud qala hadratul indal muhtadar likani syahidataini. Telah berkata Abdul Aziz bin Abu Daud berkata, saya menghadiri seseorang yang menghadapi sakaratul maut dan dia sedang ditalkinkan dengan dua kalimah syahadah. Faqala huwa kafir bihuma fa'as'alu anhu fa'iza huwa mudman hamar. Lalu ada orang berkata, dia orang kafir dan dia kuat meminum arak, iaitu minuman yang keras. Wa kana Abdul Aziz yaqulu ittaqu dzunuba fa innaha hiya allati awqa'atihi. Dan Abdul Aziz berkata lagi, takutilah dosa, kerana dosa akan menjatuhkan seseorang kepada kekufuran. Okey, kita sambung yang terakhir, iaitu yang ke-9, iaitu asyarha. Sebelum tu yang ke-9 dia macam lebih kepada kesimpulan, kesimpulan daripada pada hadis ni lah. Lebih kurang macam kesimpulan.
Okey. Terus asyaru hadzal hadis an-nabawi ila marahil numul janin fi rahmi. Hadis ini merujuk kepada peringkat-peringkat perkembangan janin dalam kandungan kita. Walam yakshif ala ilmu tashrih wa ilmu al-ajinnah anna hadhihi al-marahil illa fil asr al-hadis. Hanya dalam era moden anatomi dan embriologi sahaja yang mendedahkan peringkat-peringkat ini. Wa huwa ijazu ilmi zahirun fil Qur'anil Karim wa sunnatun nabawiyyah. Ia adalah mukjizat saintifik yang dinyatakan di dalam Al-Quran dan juga dalam sunnah Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saja, kan? Terima kasih. Isu LGBT mana perlu utamakan? Hak warga negara atau maslahat umum? Baik. Isu LGBT, ada orang menuntut supaya kita biarkan LGBT, jangan ganggu kerana itu hak individu masing-masing. Kita tak boleh ganggu hak individu orang, privasi orang tak boleh ganggu. Jawabnya, nak tahu betul atau tidak, kena tengok dulu buku perundangan. Kalau buku hukum kata boleh, boleh. Kalau buku hukum kata tak boleh, kena halang, kita halanglah. Faham lagi? Mana bukunya? Bukunya Nabi kata taraktu fikum amrayni lan tadillu. Nampak? Abada ma tamassaktum bihima. Aku tinggal kamu dua buku perundangan. Kamu tidak akan sesat selama kamu pegang beramal peraturan-peraturan daripada dua buku ini. Kitab Allah wa sunnatan Nabi. Iaitu Al-Quran dan hadis. Faham lagi? Al-Quran dan hadis mengharamkan LGBT. Dan dia masuk perkara mungkar. Faham lagi? Perkara mungkar. Bila mungkar ini ada khilaf dah. Laki-laki liwat laki-laki haram dah. Ada nas dah haram. Dia masuk perkara mungkar dah. Mungkar. Ijma' ulama' dah. Ijma'. Tak ada ulama' kata makruh liwat. Semua kata haram. Dia panggil ma yahrumu bi ijma'in. Perkara yang haram dengan ijma'. Faham lagi? Yang kedua gay, lesbian. Perempuan dengan perempuan. Tak main dengan lelaki dah. Main gesek karipak. Faham tak? Mus keping karipak, aku seping karipak, ganyah je kau berabuk tu BET. Faham lagi? Hukumnya ini perbuatan yang dilaknat. Betul tak? Ini perbuatan kaum Lut. Dan tukar pula apa benda ni? Tukar kemaluan. Tukar kemaluan. Tak usah kata tukar kemaluan. Maknanya kita tiru gaya perempuan haram dah. Nabi kata la'anallahu ar-rijala yatashabbahuna bin nisa. Allah Ta'ala melaknat laki-laki yang meniru-niru gaya perempuan. Itu bukan tukar, tu tiru baru. Dan tukar kena laknat ke? Al-mughayyirati khalqallah. Dan yang kena laknat itu orang yang meminda-minda apa yang Allah sudah cipta. Orang yang ubah apa yang Allah sudah buat. Laki nak jadi puang, Angry Bird kasih potong, masuk karipak. Buang karipak, masuk Angry Bird. Itu tak ke masuk mengubah ciptaan Allah? Tahu tak? Dah. Masuk tak benda yang mungkar? Bila mungkar, man ra'a minkum munkara falyughayyir. Maka bila kamu tahu atau dengar atau nampak atau berlaku satu mungkar, wajib kamu ubah. Tu. Agar hidup kita ni lebih baik dan lebih berjalan lancar lah. Itu saja daripada saya. Saya serahkan kepada rakan saya untuk program yang seterusnya. Terima kasih.